Mary ni macam dah agak dah mitos kan. Aku pun percaya buat apa dia kata macam tu. Dia pun berjalanlah nak keluar daripada bilik air ni. Waktu dia nak keluar, tiba-tiba dia dengar suara daripada arah belakang yang mengatakan, "Yes, I'm here." Astaghfirullahalazim. Serius dia cakap macam tu. Dia seolah-olah macam tak percaya lah apa yang berlaku. Waktu dia, kawan dia balas je kan. Kawan dia balik pada Alihat. Pintu bilik dia pula diketuk. Tek, 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 tek. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Penampakan di tingkap rumah. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengiring kita yang ingin dikenali sebagai Sandra. Yang mana Sandra ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia pernah tinggal di sebuah rumah flat ataupun rumah bertingkat yang terletak di Pasir Gudang, Johor. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan pada waktu itu dia tinggal di rumah tu berdua lah bersama dengan seorang lagi rakan dia ataupun housemate dia. Dia bekerja tak jauh daripada kawasan Pasir Gudang ni. Disebabkan itu dia tinggal di rumah tu. Kawan dia pula ataupun housemate dia ni, rumahnya ataupun kampung dia memang dia asal daripada Johor. So setiap Sabtu atau Ahad dia akan pulang ke kampung lah, kerap. Boleh dikatakan kerap. Yang si Sandra ni pula dia berasal daripada Pulau Pinang. Jadi kira dia orang kata apa, merantau lah kan ke Johor. Berbalik kepada kisah dia pula, dikatakan pada waktu itu dia berada di rumah seorang diri yang mana rakan dia belum lagi pulang daripada kerja. Dan sedang dia berehat sambil menonton televisyen. Tiba-tiba telefon dia berdering yang mana ada panggilan lah yang masuk. Mana bila dia tengok, rupanya boyfriend dia. Jadi dia pun angkat, boyfriend dia ajak keluar lah untuk pergi makan. Dan kemudian dia kata jam pada waktu tu dalam pukul 9 macam tu. Jadi dia pun disebabkan dia seorang kat rumah, dia pun boring, tak tahu nak buat apa. Dia mandi dan kemudian bersiap untuk keluar dengan boyfriend dia. Sesampai je boyfriend dia dekat bawah, dia kata dia pun kunci pintu rumah, turun dan kemudian menaiki kenderaan. Yang mana kereta lah pada waktu tu boyfriend dia bawa. Dan bila dia keluar ni, dikatakan ada unplanned punya orang kata apa, aktiviti tau. Yang mana boyfriend dia ada beli tiket wayang untuk pergi makan apa semua. Jadi daripada pukul 9 tu dia keluar, balik hampir pukul 12.
Jadi dia pun naik kereta dan kemudian dia tengok kawasan sekeliling. Dia kata, boyfriend dia bawa ni jalan ni bukan jalan nak balik ke rumah dia. Jadi dia tanya boyfriend nak pergi mana. So dia kata tak adalah, just nak lepak-lepak je. Dia kata macam tu. Okey lah. Dia pun ikut. Sampailah boyfriend dia berhenti di satu kawasan yang mana kawasan itu kurang orang. Jadi dia berhenti dan kemudian dia mulalah berbual dengan boyfriend dia. Dan selang beberapa waktu, boyfriend dia ni ataupun teman lelaki dia ni buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Seperti contoh, ini apa yang ditulis di dalam kiriman yang mana boyfriend dia ni letak tangan dia dekat atas peha Sandra ni, dan mula untuk pergi ke, yalah korang bayangkan sendirilah. Jadi Sandra ni mula rasa terkejut dan kemudian dia marah. Dia kata, you ni nak berbual ke nak apa? Dia cakap macam tu. So boyfriend dia kata, tak adalah, nak bual-bual je. Nak bual-bual benda-benda macam ni jangan buat. Dia kata macam tu. Dan entah macam mana, adalah sedikit pergaduhan dan kemudian Sandra ni ajak ataupun bagi tahu boyfriend dia, dah I nak balik, I tak ada mood. Dia cakap macam tu. Boyfriend dia pun akur dan kemudian memandu kereta untuk hantar si Sandra ni pulang. Sepanjang perjalanan dikatakan Sandra ni hanya diam saja sebab dia teramat kecewa dengan teman lelaki. Dipendekkan cerita lagi, dia sampai saja dekat kawasan rumah dia yang mana pada waktu tu parking agak penuh. Jam waktu tu tak pasti pukul apa, tapi kalau dah pukul 12 baru dia nak bergerak balik, mungkin 1 atau 2 lebih pagi lah kot kan. Jadi kereta memang banyak parking dengan parking bertindih lagi. Jadi tak boleh betul-betul turunkan di bahagian orang kata bawah blok ni. Dia turun agak jauh sikit, yang mana bila dia turun daripada kereta, boyfriend dia cakap apa pun dia tak dengar. Dia buat tertawa je. Dia kata okey, nanti kita jumpalah. Kalau kita jumpa, dia cakap macam tu. Dia pun tutup pintu, mulakan perjalanan ataupun jalan kaki lah melalui satu laman yang dikatakan satu laman tengah-tengah di antara beberapa blok. Dan dia dengarlah kereta boyfriend ni mula beredar daripada kawasan. Dalam perjalanan ni dia tengah duk fikir apa yang berlaku dalam kereta tadi. Dan kawasan rumah flat dia ni pula banyaklah orang kata tingkap-tingkap yang mana dah gelap. Yelah tengah malam kan. Jadi dia kata berjalan, tiba-tiba ada satu tingkap yang mana tingkap itu lampunya menyala dan kemudian ada susuk tubuh seorang perempuan yang sedang duduk dekat tingkap tu tengok ke arah luar tingkap. Tapi dia tak nampak jelas lah wajah ke, tak nampak sebab ibaratnya belakang lampu dan kemudian nampak bayangan ini seakan-akan macam bayang-bayang lah, gelap macam tu. So bila dia amati betul-betul, dia kata dia pun kira 1, 2, 3. Ini macam rumah aku. Dia kata macam tu. Oh, kawan aku kot dah balik daripada kerja. Okey, so dia pun jalan naik ke tingkat rumah dia dan kemudian dia ingat-ingat, kawan dia berada di ruang tamu tadi kan. Jadi dia malaslah nak keluarkan kunci daripada beg dia. Dia hanya ketuk orang kata grill je. Teng kan. Assalamualaikum. Dia cakap macam tu. Dan kemudian tiada sesiapa yang menjawab panggilan ataupun salam daripada dia. Menyebabkan bila dia dah tunggu agak lama, mengambil keputusan, dia kata mungkin kawan dia ni dah masuk bilik tidur kot. Dia keluarkan kunci, buka mangga grill dan kemudian masuk, kunci grill balik, buka pintu macam biasalah. Dia masuk dan didapati rumah pada waktu tu ruang tamu dah gelap lah, dengan kawasan makan semua dah gelap. Dia pun tutup pintu kayu dan kemudian berjalan menuju ke bilik air yang berada di luar bilik, yang mana ada 2 bilik je dalam rumah tu. Dan di setiap bilik ni memang tak ada tandas tau. Tandas kat luar satu je. Jadi dia masuk ke dalam bilik air, cuci kaki dan dia keluar balik dan dia kata, mana kawan aku tadi kan? Dia pun pergi dekat depan pintu bilik kawan dia, yang mana dia sebenarnya nak berbual dengan kawan dia lah, nak bersembang kalau kawan dia belum tidur lagi. Dia pun ketuk. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Dah tidur ke? Dia panggil kawan dia. Dan dia dapati di bahagian bawah pintu ni, lampu bilik kawan dia ni menyala. Yang mana mungkin kawan dia belum tidur lagi. So dia ketuk. Kawan dia diam je, tak jawab tau. So dia kata, weh, kau dah tidur ke? Dia cakap macam tu. Bila lama dia ketuk, agaknya kawan dia tak buka. So dia kata, okeylah, tak apa. Dia pun berjalan nak masuk ke bilik dia, yang mana pintu bilik ni sebelah je pintu bilik kawan dia ni. Waktu dia nak masuk ke dalam bilik dia,
dia terdengar di bahagian pintu, yang mana pintu ini adalah pintu rumah dia lah, pintu utama kan, seolah-olah diketuk. Tek 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 macam tu. Tiada salam, tak ada apa, hanya ketukan saja. Menyebabkan dia cakap, siapa pula yang ketuk pintu? Dan kalau orang tu ketuk pintu, bermakna orang tu dah berada di dalam grill. Sebab digambarkan di dalam email ini ataupun kiriman ini, antara pintu kayu dan juga grill ada jarak tau. Ada jarak yang mana boleh memuatkan mungkin dalam 2 orang macam tu. Jadi kalau kita berada di luar grill, kita takkan mampu untuk ketuk pintu ni. Tangan kita takkan cukup panjang. Ini apa yang dia tulis. Jadi dia kata bila ada orang ketuk pintu, bermakna orang tu dah berada di dalam grill. Dia menganggap mungkin ini adalah sesiapalah, kawan ke, kawan kepada kawan dia ke, macam tu. Jadi dia kata, siapa? Dia cakap macam tu kan. Dalam masa yang sama dia bingung, siapa yang ada kat luar kan? Siapa yang ada kunci lagi satu? Dia kata, siapa? Siapa tu? Dia kata macam tu. Tek 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 tek. Dan dia tengok dekat bawah pintu, dia tak nampak pula. Macam ada kaki ke apa, dia tak nampak. So dia ambil keputusan untuk pergi ke arah pintu ni tadi. Dan dia buka perlahan-lahan, dan kemudian apa yang dia nampak di depan pintu, tidak ada sesiapa. Dan kemudian di depan pintu dia ni, yang mana orang kata apa, koridor lah kan, koridor tengah rumah dia ni terang lah, sebab ada lampu koridor ni memang malam terbuka. Jadi dia kata, tak ada orang. Ini adalah gangguan lah. Jadi dia pun tutup pintu, kunci, masuk ke dalam bilik dia, tutup pintu. Bila dia tutup pintu, dia pun mulalah tukar pakaian dan kemudian baring semula di atas dia punya katil. Sambil dia baring, dan kemudian dia ambil telefon dia sebab dia cuba untuk tidur tapi tak boleh. Jadi dia ambil telefon dia, dia pun try lah chat kawan dia kan, melalui mesej ke ataupun WhatsApp, saya tak pastilah. Sebab dia kata dia text kawan dia tu, yang mana housemate dia ni. Weh, kau dah tidur ke? Dia cakap macam tu. So kawan dia ni pun balas, yang mana kawan dia kata, belum lagi, tengah layan movie je. Dia cakap macam tu. Okey, kau okey ke? Dia kata macam tu. So kawan dia ni pun balas, okey je, kenapa? Dia kata, tak adalah, kalau kau belum nak tidur lagi, jom kita jumpa sekejap. Aku nak sembang sikit lah, ada cerita hangat. Dia sebenarnya nak ceritakan apa yang berlaku dalam kereta tu. Jadi kawan dia ni pun cakap, alamak weh, sorry, bukan aku tak nak jumpa, tapi masalahnya kampung aku ni jauh dengan rumah sewa kita. Dia cakap macam, dia terkejut. Dan dia pun cakap dengan kawan dia, kau kat mana? Aku dekat kampung, sorry, aku balik nanti hari Ahad. Dia cakap macam tu. Astaghfirullahalazim, serius dia cakap macam tu. Dia seolah-olah macam tak percaya lah apa yang berlaku. Waktu dia, kawan dia balas je kan, kawan dia balik pada hari Ahad, pintu bilik dia pula diketuk. Tek 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 tek. Memang astagfirullahalazim. Pintu bilik dia pula diketuk. Tek tek tek, seolah-olah macam ada orang ketuk kan. Jadi dia pun dengar bunyi tu memang daripada pintu bilik dia. Menyebabkan dia kata dia tak layan, dia tak buka pintu pun. Dia tutup ataupun selubung diri dia ni dengan selimut yang dia ada. Dan kemudian berusaha untuk tidur. Dan kemudian dia tanya lagi kawan dia, weh, kau janganlah main-main, kau betul ke kat kampung? Dia cakap macam tu. Ya, aku kat kampung ni, lagipun Sabtu Ahad tak kerja kan. Aku balik kerja tadi, aku terus drive balik kampung. Dia cakap macam tu. Okey lah, tapi aku tak nampak pula kau bawa baju. Dia tulis teks kan. Dan kemudian dia berusaha keras untuk tidur, sampailah akhirnya dia terlelap juga. Dan kemudian keesokan paginya dia bangun, tak ada apa-apa gangguan, dia jalani hidup dia macam biasa sepanjang orang kata Sabtu kan. Lepas tu Ahad malam. Ini cerita Ahad malam pula Satu benda misteri yang berlaku, yang mana waktu tu dia tengah duduk dekat ruang tamu lah, tengah menonton televisyen. Sambil tu dia tengok TV, tiba-tiba dengar bunyi pagar dibuka. Dan kemudian dia kata, kawan dia kot. Dia cakap macam tu. Kawan dia masuk lalu pintu, dan kemudian kawan dia kata, Assalamualaikum. Salam. Dah makan? Dah. Dia kata. Kawan dia pun masuk dalam bilik air, cuci kaki. Dan kemudian kawan dia berjalan pergi ke arah pintu bilik sebab nak masukkan beg pada waktu tu. Dan si Sandra ni perasan, bila kawan dia buka saja pintu, lampu bilik kawan dia ni terpadam tau.
Maknanya orang kata apa, tak menyala lah, senang cerita, gelap bilik dia. So dia cakap dengan kawan dia, kejap, kau balik kampung hari tu, kau buka lampu bilik tak? Dia cakap macam tu. Mana ada, pagi tu aku pergi kerja, aku dah tutup lampu lah, kan gelap ni. Dia cakap macam tu. Ya ke? Sedangkan malam dia balik daripada dating tu, ataupun malam yang dia diganggu tu, bilik kawan dia terang. Dia nampak daripada bawah pintu ni, lampu bilik kawan dia menyala. Jadi siapa yang buka dan siapa yang tutup? Itu menjadi persoalan bagi si Sunrise. Dan itu sajalah pengalaman seram yang dikirimkan kepada kita ni untuk kita dengarkan. Pada saya kisah ni agak menyeramkan. Siapa yang melihat dia daripada tingkap tu? Adakah dia tersalah? Mungkin dia tersalah nampak ke, mungkin ni rumah lain kot. Dia kira-kira ingat rumah dia, rupanya bukan. Mungkin juga. Tapi apabila dia masuk ke dalam rumah, lampu bilik kawan dia menyala. Sedangkan waktu kawan dia balik, lampu bilik tu terpadam sebenarnya. Itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita, iaitu Sandra. Gangguan di Balai Polis. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Encik Halim. Yang mana Encik Halim ni, dia ni bekerja sebagai orang kata anggota polis lah. Antara kisah-kisah yang rare lah yang saya terima, sebab kisah badan beruniform ni susah saya nak dapat. So kisah ni saya kongsikan kepada anda. Yang mana kisah ini berlakunya dah lama, dalam tahun 2006-2007 macam tu. Okey, kisah dia bermula begini. Yang mana dikatakan pada waktu tu dia ni bekerja shift malam lah, Encik Halim ni. Dan dia ni bekerja di salah satu ibu pejabat polis, yang mana pejabat ni besar lah, ada banyak department di dalam. Dia tak bagi tahu dekat mana, dan saya tanya dia lah clue, minta clue je lah. Kalau tak dapat exactly pun tak apalah kan. So dia kata dia ni bertugas di Negeri Pahang. Okey, pada malam tu dikatakan dia ni berada di kawasan ataupun di kaunter, yang mana kaunter ni adalah kaunter menerima aduan lah ataupun report kan. Jadi dia duduk kat situ, lebih kurang ada 5 orang pada waktu tu, 5 anggota lah ada dekat situ. Jadi dia pun duduk standby apa semua kan. Di bahagian unit lain ada je orang, cuma yelah waktu malam kan, ada kawasan pejabat yang dah orang kata tak ada orang. Jadi dia pun berbual-bual, dan entah macam mana dikatakan dia ni berjalan pergi ke arah pantry dan diikuti oleh 2 orang lagi anggota yang mana rakan dia lah. Bila sampai saja dekat pantry, dia pun buat air, ambil mak satu, curah air panas, dan kemudian dia bancuh, dan dikatakan dia ni berdiri betul-betul membelakangkan pintu pantry. Dan kemudian 2 orang lagi kawan dia ni bersandar pada orang kata macam meja lah yang berada di dalam pantry ni. Yang mana kawan dia ni, 2 orang ni nampak apa yang ada di luar pintu pantry. Korang dapat bayangkan Jadi waktu di tengah kacau air, sambil tu dia berbual lebih-lebih sikit kan, apa-apa topik lah. Tiba-tiba di belakangnya dia terasa seakan-akan ada pintu yang terbuka, dan kemudian pintu itu tertutup semula. Dan dikatakan pintu itu adalah pintu bilik mesyuarat, yang mana sekiranya ada mesyuarat mengejut, dia akan kumpulkan anggota di dalam bilik tersebut. Jadi bila dia terasa macam tu, dia pun toleh ke arah belakang, dan kemudian dia dapati tak ada apa-apa lah. Jadi dia pandang balik ke depan, dia pandang 2 orang kawan dia, yang mana seorang kawan dia pandang ke arah dia, dan seorang lagi pandang ke arah macam belakang dia tau. Jadi dia kata, siapa? Kawan dia pun cakap, tak ada siapa, pintu tu terbuka lah, dia kata macam tu. Terbuka dan kemudian tertutup kan. Dan kemudian si Encik Halim ni dia kata, angin kot, dia cakap macam tu. Mana, takkan angin boleh tolak pintu kaca, kau ni agak-agak lah, dia cakap. Siapa, kau pergi tengok, dia kata macam tu. So kawan ni pun jalan melintasi dia, dan kemudian pergi ke arah pintu bilik mesyuarat ni. Dia pun selak ataupun buka pintu ni, dan kemudian dia tengok, dan kemudian dia tutup balik. Pergi ke arah 2 orang lagi ni, yang mana yang termasuk Encik Halim lah, yang ada di pantry.
Yang mana dia kata, tak ada siapa lah weh, dia cakap macam tu kan. Waktu ni tiga-tiga dah mula rasa lain tau. Yang mana Encik Halim ni pula dia rasa meremang. Jadi dia kata, tak apalah, kita abaikan je lah, dia cakap gitu kan. Okey lah, dia pun kembalilah berbual. Sambil tu Encik Halim ni minum air. Waktu dia tengah berbual lagi sekali ni, terdengar pula di dalam bilik mesyuarat ni tadi seperti ada kerusi yang bergerak. Yang mana kerusi bilik mesyuarat kan macam kerusi orang kata apa, ada roda kan. Jadi bila kerusi tu bergerak, dengar tau bunyi roda tu, gedeg, boom, berlanggar di satu, mungkin salah satu orang kata dinding. Dinding, sorry. Boom, langgar dekat dinding. Tapi tak tahulah dinding yang mana pada waktu tu. Jadi si Encik Ali ni pandang ke arah belakang, termasuklah 2 orang lagi rakan dia ni pandang juga ke arah pintu bilik. Pandang, kemudian dia pandang balik kawan dia. Betul ke tak ada orang tadi? Dia cakap macam tu. Tak ada, mana ada orang? Kau bunyi apa? Dia kata. Entah. Kau ni. Si Encik Halim ni, dia letak air dia, terus berjalan pergi ke arah pintu bilik mesyuarat ni, buka. Dan kemudian diikuti oleh 2 orang lagi anggota ataupun rakan dia ni. Bila dia buka, dia dapati ada satu orang kata kerusi, yang mana kerusi ni dah pun beralih pergi betul-betul dekat tepi dinding tau. Yang mana dinding tu ada tingkap yang menghala keluar. Jadi bila dia nampak kan, dia terus buka pintu ni besar-besar. Kan pintu kaca kalau kita tolak habis, dia akan berhenti kan, dia takkan tertutup sendiri. Jadi dia tolak, buka. Dan kemudian Encik Halim dia kata dia masuk pergi ke arah kerusi ni tadi. Kemudian dia dapati memang tak ada sesiapa. Dalam bilik tu gelap. Dan kemudian 2 orang kawan dia berdiri tutup depan pintu lah. Dan kemudian dia pandang ke arah kawan dia. Dia kata, aku rasa ni dah lain dah ni. Dia kata macam tu kan. Dia pun tarik kerusi ni tadi, masuk balik ke meja. Dan kemudian berjalan menuju ke arah 2 orang lagi rakan dia. Waktu dia berjalan, dia kena melalui satu kerusi chair tau. Kerusi chair pula dah. Orang kata apa, yang chair meeting tu lah. Selalu kalau macam bos ke apa, dia akan duduk di bahagian paling penjuru, betul tak? Dan kemudian ada kerusi yang bersusun di hadapan dia. Kerusi ni tadi, waktu dia nak melintasi ni, kerusi ni berpusing dengan sendirinya. Berpusing, menyebabkan 3 orang ni pandang ke arah kerusi ni, yang mana Encik Halim melompat tau. Dia melompat dan kemudian dia cakap, Astaghfirullahalazim, dia kata macam tu. Terkejut. Dan kemudian bila dia tengok, benda tu dah berhenti. Okey, dia tengok lagi, waktu dia tengah tengok kerusi ni berpusing pula berlawanan arah. Seperti ada orang yang duduk ataupun orang yang memusingkan kerusi tersebut. Serentak dengan itu, Encik Halim terus berjalan menuju ke arah pintu, tutup pintu tu, beredar daripada kawasan tu. Memang tak logik lah macam mana kerusi tu boleh bergerak dengan sendiri, dan kemudian kerusi yang tadi tu boleh berpusing dengan sendiri. Memang tak logik. Dan pintu kaca ni tadi, kalau sekiranya ada angin lah, mesti tingkap terbuka. Tapi Encik Halim kata memang tingkap semua tertutup dengan rapat. Yelah, bilik aircon, betul lah, mesti tingkap tertutup dengan rapat. So macam mana pintu tu boleh terbuka dengan sendiri, dia tak pasti. Dan kerusi tu pun dia tak pasti. Kisah ini orang kata tersebar lah di dalam, orang kata satu balai ni. Kecoh lah pasal cerita tu. Dan dikatakan di belakang kawasan pantry ni, ataupun pantry ni dikategorikan kawasan hujung lah dekat balai ni. Betul-betul dekat belakang pantry ni ada satu tapak tau. Yang mana kawasan lapang, orang kata tapak kawat, macam tu lah, untuk orang berkawat dan sebagainya. Dan dekat kawasan tapak ni lah kebanyakannya orang terdengar seperti ada orang berkawat, sedangkan tak ada orang. Malam benda ni malam. Dan kemudian ada yang nampak seperti ada sesuatu yang berterbangan dekat situ. Tapi tak ada gambar ke apa, tak adalah. Dia kata cuma cerita daripada mulut ke mulut. Tak tahulah betul ataupun tidak. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Halim. Peronda Lebuh Raya. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Ahmad. Yang mana Encik Ahmad ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram ketika dia sedang meronda di kawasan Lebuh Raya.
Yang mana Encik Ahmad ni adalah seorang polis bantuan. Dia polis bantuan untuk lebuh raya lah, yang mana biasanya tugas dia naik 4x4. Kan? Saya rasa korang pernah nampak lah sekiranya korang semua naik, orang kata apa, highway balik kampung kan. Dan pada waktu tu tugas dia adalah shift malam, dan biasanya dia membuat rondaan berdua. Yang mana seorang bawa kereta, seorang lagi akan duduk di sebelah. Tugas dia macam biasalah untuk cek sekiranya ada kesesakan lalu lintas yang teruk, kemalangan dan sebagainya. Okey, pada malam tersebut, dikatakan pada waktu tu ataupun kejadian seram ini berlaku di highway area Perak ke arah utara. Okey. Waktu tu dia dekat R&R, duduk di dalam kereta, dan kebiasaannya, rutin dia, sekiranya dia shift malam, dia akan beli satu item. Tak kira lah item kopi ke kan, Nescafe ke, tak kisahlah. Benda tu satu, dan kemudian dia akan beli satu gula-gula. Satu paket gula-gula angin ke, gula-gula kopi ke, tak kisah. Itu dia memang akan beli, sebab sekiranya dia mengantuk, ketika dia memandu ni, dia akan makan gula-gula atau minum air. Dia pun masuk ke dalam stesen minyak ni, dan kemudian beli, masuk ke dalam kereta. Enjin menyala dan kemudian aircon pun menyala. Dia pun minum air, makan gula-gula, tengok kereta. Dan pada malam tu dikatakan kereta pun tak berapa banyak, sebab bukan musim cuti perayaan ke cuti sekolah, tak. Hari biasa je. Jadi dia kata dia tengok kereta, tiba-tiba walkie-talkie dia ada suara masuk, yang mana mengatakan ada orang telefon. Orang kata macam headline ni memberitahu kereta dia breakdown betul-betul dekat tepi jalan. Jadi dia, disebabkan dia antara yang terdekat pada waktu tu, dia pun terus mulakan perjalanan masuk ke highway, pergilah ke arah kereta ni tadi. Dalam perjalanan 10 minit macam tu, dia kata dia nampak ada satu kereta yang memang dah tersadai tepi jalan. Dan kemudian ada seorang pemandu, mungkin perempuan, berada di luar kereta sedang macam tengah menghubungi seseorang. Boot kereta depan dia ni, orang kata boot kereta depan, boot bonnet lah, bonnet depan, bonnet depan kereta ni pula, yang mana bonnet enjin lah, sedang terangkat pada waktu. Jadi dia kata, oh itulah keretanya. Tapi kereta ni berada di seberang, maknanya jalan menghala ke arah selatan. Dia pun jalan sampailah orang kata jumpa satu susuk keluar, patah balik pergi ke arah kereta. Dipendekkan cerita, sampailah dia dekat kereta ni. Yang mana bila sampai, dia pun turun daripada kereta, kawan dia pun turun. Yang mana kawan ini lebih pakar lah dalam orang kata enjin apa semua kan. Kawan dia yang pergi ke arah perempuan ni, yang mana si Encik Ahmad ni berdiri betul-betul di sebelah kereta dia. Kawan dia ni pun tanyalah perempuan tu kan, macam mana boleh orang kata terberhenti, apa yang berlaku sebelum tu, dia nak tahu punca. Kawan dia pun pergilah ke arah orang kata enjin ni dengan perempuan ni. Encik Ahmad ni tunggulah dekat 4x4 dia. Waktu dia tengah tunggu di orang kata tepi jalan, yang mana jalan highway kan biasanya tepi dia akan macam gaung kan, ataupun macam kawasan bukit macam tu. Dia terdengar seperti ada suara tapak kaki yang sedang berlari. Tapak kaki yang sedang berlari, menyebabkan pada mulanya dia buat tak endah je. Dia kata mungkin binatang lah, dia fikir macam tu. Tiba-tiba dia disapa pula dengan suara seakan-akan berbunyi begini. Hey. Dia kata macam tu. So si Ahmad ni pandang, betul ke apa aku dengar ni? Dia cakap macam tu kan, ada orang panggil. Abang. Dia dengar pula abang, suara abang. Menyebabkan dia, siapa tu? Dia pun jalan pergi ke arah tepi jalan ni. Dia perhatikan memang gelap pada waktu tu, tak nampak sesiapa pun. Jadi dia kata, oh salah dengar lah, mungkin salah dengar kan, penat ke, dia fikir macam tu. Dia pun pusing ke arah belakang. Terkejut dia apabila di belakang dia kawan dia berdiri betul-betul kat belakang. Jadi dia pun cakap lah, Astaghfirullahaladzim, kejut lah kau ni, apa duduk belakang orang macam ni? Dah kau ni dah kenapa tengok tepi jalan macam tu? Tadi aku dengar tadi macam ada bunyi orang berlari dia tu. Kau ni dah malam-malam ni. Okey dah, jom. Dia kata. Okey, dia pun masuk dalam kereta, dan kemudian baru Encik Ahmad nak jalan, kawan dia cakap, tunggu jap. Dia kata, kenapa? Ya, jadi towing sampai. Takkan kita nak tunggu? Dia kata. Tunggu sekejap lah, kesian pula dia seorang tu. Dia kata, perempuan kan, biasalah, kena gentleman.
Gurau-gurau gurau. Jadi dia pun tunggu sampailah, orang kata tak lama pun lepas tu towing sampai. Yang mana towing ni adalah towing insurans lah, datang untuk angkat kereta ni. Dan Cik Ahmad terus beredar daripada kawasan tu. Sepanjang perjalanan, dia rasa badan dia dah rasa tak sedap. Dia kata badan dah mula rasa macam berat, macam berdebar tak tentu pasal, gelisah tau. Kawan dia perasan. Jadi kawan dia tanyalah, Mat, kau kenapa Mat? Kau tak rasa macam lain ke malam ni? Dia kata, lain apa? Kau ni tertegur ni, tadi kau tengok apa kat tepi jalan tu? Tak adalah, aku rasa macam dah. Dia pun sambung memandu. Tak lama lepas tu, waktu dia tengah tengok depan ni, ada satu, dia kata macam air pun dia, macam binatang, macam ular pun dia, daripada atas bumbung dia turun ke bahagian tingkap depan kereta. Kenderaan dia ni tau, turun macam tu. Jadi dia kata, apa benda tu? Dia kata macam tu. Dan kawan dia kata, buka wiper. Yang mana wiper ni akan pukul lah benda tu ke tepi kan. Bila wiper tu langgar je benda tu, korang tahu tak itu apa? Bukan air, bukan binatang. Itu adalah rambut. Rambut yang turun daripada atas bumbung ni cuba menutupi, orang kata, cermin depan dia. Yang mana bila langgar je wiper tu, rambut tu macam orang kata apa, terurai tau. Macam tu. Menyebabkan dia orang terus Astaghfirullahalazim, baca apa yang tahu dalam hati. Baca. Yang kawan dia dah mula azan dalam kereta pada waktu tu. Bunyi azan. Bila dia dah baca apa semua tu, tiba-tiba rambut tu naik ke atas bumbung, hilang. Dan kemudian tak lama lepas tu, bila dia jalan, bila benda tu dah naik tu, selang beberapa waktu, dia nampak ada RNR, signboard RNR. Dia pun keluar dan kemudian dikatakan Encik Ahmad ni dia berhenti dan kemudian turun tengok apa yang ada di atas kereta. Tapi tak ada apa-apa, kosong. Yang hanya ada lampu apa semua itu, biasalah alat dia kan. Tapi binatang ke apa ke memang tak ada. Dan kemudian dia masuk ke dalam kereta semula, cakap dengan kawan dia apa yang berlaku kan. Bincanglah pasal apa yang berlaku tadi. Sangat menyeramkan dan juga membahayakan dia lah. Ni apa yang Cik Ahmad cakap, kalau dia orang kata cemas, mungkin benda ni boleh berlaku kemalangan kot. Kan. Jadi itu sajalah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Ahmad. Tanda sekolah di Jepun. Kisah seram kita yang keempat ni pula bukanlah berlaku di negara kita. Ianya berlaku di satu kawasan, iaitu di Nagoya, satu daerah di negara Jepun. Dan nama pengirim kita ni ialah Mary. Yang mana Mary ni adalah seorang gadis. Bukan, perempuan lah. Seorang perempuan berbangsa Chinese. Dan dikatakan emak dia ni adalah orang Sabah. Dia berkahwin dengan ayah dia. Dia berkahwin dengan ayah dia. Mak dia berkahwin dengan ayah dia yang berasal daripada Jepun. Pernah berlaku yang mana pada waktu tu dia ni berpindah lah, ataupun mak dia dengan dia ikut ayah dia pergi ke Jepun. Dan diorang tinggal di satu kawasan yang saya cakap tadi lah, iaitu di Nagoya. Dan kisah ni berlaku di sekolah, tempat dia bersekolah. Daripada awal persekolahan sampailah dia orang kata high school, memang dekat sana. Dan si Merin juga cerita, di setiap sekolah, tak kira lah sekolah rendah ke sampailah high school pun, ada satu cerita urban legend. Urban legend macam kita kat sini lah, Volkswagen kuning, orang kata apa, Dom Melati, macam tu lah kan. Tapi nama urban legend ni dikatakan ataupun ditulis di dalam kiriman ni sebagai Hanakosan. Hanakosan tau. Yang mana Hanakosan ini biasanya menghantui tandas pelajar wanita. Dan gangguan yang biasanya berlaku adalah ketika seorang pelajar pergi ke tandas, pergi ke kubikel paling hujung ataupun kedua terakhir, ketuk. Yang mana pada waktu tu tak ada orang, ketuk pintu tandas ni, tanya, Hanakosan, are you there? Macam tu lah kan. Jadi benda tu akan jawab balik tau, yes, I'm here. Dia cakap macam tu.
memang cerita ni diceritakan oleh orang-orang setempat lah, ataupun pelajar-pelajar yang di sekolah tu yang memang berasal daripada Jepun. Si Mary ni tak percaya. Dia kata tak adalah, ini semua cerita mitos kan. Sebab sekolah lain pun cerita benda sama. Adakah setiap sekolah berlaku macam tu? Dia fikir logik kat situ. Tapi pernahlah berlaku satu kali, yang mana pada waktu tu dia pergi ke tandas. Dia pergi ke tandas bersama dengan rakan dia, seorang kawan dia, yang mana dia orang masuk sekali, cuma dia masuk cubicle yang berasingan. Masuk cubicle tu, dia buang air apa semua, dan Mary ni pada waktu tu dia buang air besar, jadi dia agak lambat sikit. Lama sikit lah berbanding kawan dia ni. Kawan dia pun keluar, dan benda kawan dia tanya dia, lama lagi ke? Lama, kalau kau nak masuk kelas dulu pergilah. Okey, kawan dia pun keluar, tinggalkan dia seorang diri di dalam tandas tu. Jadi dia pun selesai hajat dia, dia pergi ke arah sinki dan kemudian basuh tangan, dan kemudian dia tengok di setiap cubicle ni pintu memang tertutup. Sebab dia ada satu mungkin teknologi ke ataupun mekanikal lah, yang mana bila kita tolak pintu ni takkan terbuka tau, dia akan tertutup balik. Maknanya semua pintu akan sentiasa tertutup. Jadi Mary ni tolak satu-satu pintu, dan dia dapati dalam bilik air ni memang tak ada sesiapa, tak ada orang langsung, hanya dia seorang. Jadi timbul satu, orang kata, idea yang kurang bijak. Ini ditulis Mary kata, entah macam mana waktu tu dia nak try Hanako-san punya ni lah. Dia pergi ke cubicle paling, orang kata paling hujung, dan kemudian dia lompat pergi ke second last. Dia pun ketuk, tek 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 tek, tapi dia dah pastikan dekat dalam tak ada orang lah. Dia ketuk, tek tek tek, Hanako-san, are you there? Dia cakap macam tu kan. Tak ada apa-apa jawapan, senyap je. So si Hanako-san pula dah, si Mary ni macam dah agak dah mitos kan, aku pun percaya buat apa dia kata. Dia pun berjalanlah nak keluar daripada bilik air ni. Waktu dia nak keluar, tiba-tiba dia dengar suara daripada arah belakang yang mengatakan, yes, I'm here. Waktu ni dia kata dia pusing ke arah belakang, dia sangat terkejut. Dia pergi ke arah pintu bilik air tersebut, dan kemudian dia tendang pintu bilik air ni. Terbuka pintu bilik air ni, dalam bilik air tu memang tak ada sesiapa. Dia pergi ke cubicle paling hujung, dia tendang pintu tu, pun tak ada orang juga. Waktu ni si Mary dah takut. Dia mula berjalan laju, cuba untuk keluar daripada bilik air ni. Tapi waktu dia nak berjalan sampai ke arah pintu ni, lampu bilik air ni berkelip. Macam dalam movie pula. Lampu bilik air ni berkelip, dan kemudian dia cakap waktu tu dia buka pintu bilik air tertutup kan. Waktu tu dia buka sebab dia takut pintu tu terkunci. Dia buka, memang pintu tu boleh buka. Dia terus keluar, balik ke kelas dia semula. Dia ceritakan dekat kawan-kawan dia apa yang dia alami kan. Dan kawan-kawan dia marah. Kawan-kawan dia cakap, kenapa kau buat benda tu? Dia, tak adalah, aku dengar korang cerita-cerita pasal benda ni, aku cubalah. Tak tahu pula benda tu betul-betul berlaku. Ish, kau ni, kita orang yang lahir kat Jepun pun kita orang tak berani buat macam tu, dia kata macam tu. Itu hanyalah cerita daripada senior-senior. Waktu dia orang baru masuk sekolah kan, cerita tu disampaikan oleh pelajar-pelajar, tapi cikgu tak pernah cerita benda tu. Hanya pelajar-pelajar je berbual sama dia orang kan. Jadi si Mary ni kata memang tindakan yang dia tulis perkataan ni, tapi kata kesat kan. Jadi saya tukarlah, kurang bijak. Tindakan yang kurang bijak yang dia buat pada waktu. Mujurlah tak ada, dia tak histeria ke, dia tak dirasuk ke. Alhamdulillah lah kan. Jadi itulah pengalaman seram yang pada saya menarik daripada pengirim kita ni, yang bernama Mary. Gangguan Hospital di Jakarta. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Hardy. Yang mana Hardy ni dia bukan berasal dari negara kita. Dia ni daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dan dia nak berkongsi dengan kita semua gangguan-gangguan seram yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai pembersih bangunan. Ataupun kat sini kita panggil cleaner lah
Yang mana kisah ni berlaku di sebuah hospital yang dikatakan terkenal juga di bandar Jakarta. Kisah ni menarik pada saya. Dia tak adalah kisah yang panjang, cuma dia kongsikan dalam satu kiriman ni banyak siri-siri gangguan. Yang mana pernah berlaku satu hari lah, yang mana pada waktu tu dia bekerja shift malam. Seminggu ni dia diganggu. Korang bayangkan. Yang mana pada hari yang pertama ataupun malam yang pertama lah, waktu tu dia sedang berada di satu ruangan pejabat. Yang mana pada waktu malam memang kawasan pejabat ni tak ada orang lah. Jadi dia pun buka lampu dan kemudian dia mulakan untuk vacuum kawasan pejabat ni. Sebab siang bukan tak boleh buat, tapi siang dia kata ramai orang bekerja, orang ulang alik, jadi susah untuk buat kerja pada waktu siang. Jadi dia pun mulakan vacuum dan dikatakan vacuum dia ni ada satu wire yang sangat panjang. Dia pasangkan dekat soket dan kemudian ada wire yang berbaki, bergulung-gulung macam tu. Okey. Dia pun mulakan vacuum kan. Entah macam mana waktu dia tengah vacuum ni, tiba-tiba vacuum dia mati. Dia tengah contoh habis. Jadi dia kata, kenapa ni? Rosak ke? Dia kata gitu. Dia pun tekan on off tak menyala. Menyebabkan dia kata, kenapa tak ada current ke? Dia kata, tapi kalau tak ada current, lampu padam betul. Dia pergilah ke arah plug ni ataupun soket tempat dia masukkan ni. Dan dia dapati plug ataupun soket vacuum ni telah pun tercabut daripada plug dia. Pada mulanya si Hardy ni dia rasa macam, mungkin aku pasang tak ketat kot, dia kata macam tu. Jadi dia ambil, dia pasang, dia ketuk supaya bagi lebih ketat lah, tak tercabut kan. Dia pun sambung lah, on, nyala. Okey. So selang beberapa waktu padam lagi. Yang mana kali ni dia tak tekan on off, dia terus pergi ke arah plug dan dia tengok memang dah tercabut. Seperti ada orang yang cabut dan kemudian letak di bawah. Jadi si Hadi ni kata, tak mungkin tertarik sebab wire ni ada berbaki tau, bergulung. Macam saya kata tadi, ada yang bergulung-gulung kan, berbaki lagi. Kalau tegang mungkin tercabut. Ini masalahnya ada tali yang berbaki. Macam mana boleh tercabut? Kali ni dia pasang dan dia niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, permudahkan urusanku, aku nak bekerja. Dan kemudian dia sambung kerja. Alhamdulillah settle satu kawasan ataupun floor pejabat ni memang okey je, tak ada apa, sampailah ujung. Dan itu gangguan pada malam yang pertama. Yang mana pada malam yang kedua pula dia diganggu lagi. Yang mana pada waktu tu dia sedang mop di kawasan laluan utama hospital ni. Yang mana pada waktu tu dia mop kan secara mengundur, betul tak? Dia secara ke belakang kan. Dia mop entah macam mana daripada arah belakang di bahagian hujung koridor. Hujung koridor ni gelap tau. Kawasan tu kawasan tangga kecemasan. Jadi kawasan tu gelap, hanya ada lampu mungkin keluar je. Dia terdengar daripada arah belakang seperti ada suara memanggil. Mas. Suara itu suara perempuan dan bergema di kawasan tu. Menyebabkan si Hardy ni pusing ke arah belakang tengok. Cuba korang bayangkanlah, satu koridor yang panjang, sunyi, hanya dia seorang saja. Suara itu bergema, mas, tapi tak ada sesiapa. Dia kata dia angkat mop dia, terus beredar daripada kawasan tu. Dia pun takut pada waktu. Itu malam yang kedua. Malam yang ketiga, dia kata memang tak ada apa-apa. Cuma malam yang keempat pula, yang mana pada waktu tu dia sedang bawa mop punya baldi ni dengan mop lah untuk dibawa ke bilik air. Dan dia kena melalui satu orang kata laluan, yang mana laluan ini ada ward. Lupa lah nama dia. Ward. Dan ward ni ada pintu dia. Dan kemudian di bahagian dinding ada satu macam jendela, tingkap kaca lah, kaca yang jernih kan. Kita boleh nampak katil dekat dalam. Dan pada waktu tu floor ni pula bahagian aircon dia sedang diperbaiki. Jadi setiap
ward ni memang tak ada pesakit lah. Kosong. Memang sunyi dia kata. Dia lalu sambil dia nak bawa orang kata baldi ni kan, dia melintasi satu ward yang mana dia terperasan daripada tingkap kaca ni, di dalamnya, di salah satu katil ni, ada satu perempuan yang berpakaian seakan-akan pesakit, yang sedang duduk membelakangi dia. Dia kata pada waktu tu dia berhenti daripada jalan, dia mengundur sedikit, dia tengok. Kenapa? Apa pesakit dia buat dekat sini? Dia kata macam tu kan. Dia pun masuklah ke dalam ward ni untuk tanyalah kan, mbak kenapa duduk sini kan? Sini tak ada orang, sepatutnya dia nak cakap macam tu. Waktu dia masuk je dekat dalam kawasan ward ni, dia dapati perempuan ni sedang membelakangkan dia, dan kemudian rambutnya panjang sampai ke atas katil. Sampai ke atas katil, menyebabkan dia berhenti daripada langkah dia. Dia kata dia patahkan dia punya niat tu. Dia pusing balik, dia kata ini bukan manusia lah. Rambut sepanjang itu dia kata bukan pesakit lah kan. Jadi dia pun terus pergi ke arah bilik air, buang air semua, tukar air ke mungkin. Dia bawa balik baldi tu keluar. Waktu dia nak keluar pula, daripada satu pintu ward yang berdepan, dia nampak ada satu kelibat kanak-kanak yang berlari melintasi pintu ke pintu. Macam lari. Dan kemudian dia terdengar suara kanak-kanak ketawa kecil, seakan-akan macam bermain lah. Dan dia kata memang confirm itu lagilah bukan manusia. Betul tak? Dalam floor tu ataupun kawasan ward tu tak ada orang. Yang katakan budak, pesakit pun tak ada. Dia angkat tinggi baldi dia, dia lari sepanjang laluan ini sampai dia keluar daripada floor ni. Dan pada malam yang terakhir, yang mana mungkin malam dia, esoknya mungkin dia shift pagi ke dia cuti ke saya tak pasti, yang mana gangguan yang berlaku pada dia adalah barang beralih. Yang mana pada waktu tu dikatakan dia sedang menyapu di satu kawasan yang mana dia sapu kan, dan kemudian dia letaklah dia punya penyapu ni di satu tempat. Dia letak dekat situ, dia ambil barang yang lain, dan kemudian waktu dia nak ambil penyapu ni tadi, penyapu ni dah tak ada. Dan kemudian bila dia cari, penyapu ni dah berada ke bahagian hujung sana. Dia pun pergi. Dan kemudian pada mulanya dia tak ingat, aku ni berjalan ke? Dia fikir macam tu. Tak apa, dia pun menyapu lagi. Dan kemudian dia dah masukkan sampah dekat penyodok ni kan, dia pun buang kat dalam plastik. Dan kemudian dia letak di kad plastik ni. Dan kemudian waktu dia nak pergi ambil penyapu ni, sekali lagi penyapu ni beralih tempat, ke satu tempat yang lain. Dia kata memang yang kali ni dia ingat, dia letak betul-betul dekat troli tempat dia buang sampah ni kan. Macam mana benda tu boleh beralih? Tak ada penampakan lah pada malam yang terakhir ni, tak ada penampakan, cuma barang beralih. Dan hospital ni dikatakan hospital yang boleh dikata terkenal, okey, dan banyak je orang-orang daripada Malaysia yang sekiranya sakit dekat sana masuk hospital. Tapi tak tahulah gangguan-gangguan yang berlaku ni, dia kata banyak je. Pembersih bangunan yang lain ceritakan perkara yang lebih kurang sama. Gangguan-gangguan beralih, gangguan-gangguan seperti dipanggil, gangguan seperti nampak ada kelibat jururawat, tapi bila dia ikut jururawat tu tak ada lah, hilang. Macam itulah. Itu antara kisah yang berlaku di hospital tersebut. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Hardi. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram, anda sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel saya ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya,
anda suka dengan kisah-kisah seram ataupun terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.